Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abadika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatih wa aslih syu'unal ummati wa farij annal humuma wal humuma ya hayyu ya qayyum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kurniaan kepada kita semua melalui sembahyang, yang mana sembahyang adalah satu jalan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan membawa kepada penyucian hati. Dengan sembahyang itulah menyebabkan seseorang itu dapat meninggalkan maksiat dan juga menjadikan seseorang itu hatinya suci, dibuka segala pintu rahsia-rahsia Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, sallu kama raaitumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik contoh menunjukkan sembahyang yang paling sempurna. Lalulah sembahyang Rasulullah inilah yang menjadi ikutan, yang menjadi syariat, yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala bagaimana cara mengerjakan sembahyang. Maka pada malam ini insyaAllah kita akan menyambung pembacaan kitab hikam kita di dalam bicara ilmu kitab hikam, yang mana kita akan membicarakan mengenai sembahyang dan penyucian hati ini berlaku menerusi sembahyang. Maka di antara faedah sembahyang itu adalah menyucikan hati. Menyucikan hati daripada kotoran-kotoran dosa. Dan untuk menyucikan hati sekaligus ia juga jalan mendekatkan diri kepada Allah sehingga Allah membuka rahsia-rahsianya, pintu-pintu ghaib. Maka hati yang telah bersih, jiwa yang telah suci, maka akan tersingkaplah segala hijab yang menyelubungi hati sehingga mengeluarkan cahaya makrifat yang menerusi ataupun seterusnya mata hati akan terus menembus alam ghaib daripada segala rahsia ilahi. Maka untuk memahami lagi sembahyang itu, apabila seseorang itu mendirikan sembahyang dengan sebenar-benarnya, maka akan memberi kesan kepada hatinya, mendatangkan cahaya, hatta juga membawa kepada hati yang tenang, sehingga terselah pada wajahnya ada nur kesan daripada sembahyang. Jadi insya-Allah kita akan membicarakan mengenai sembahyang dan kita sampai pada muka surat 75. Muka surat 75 baris yang kedua daripada bawah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. As-salatu mutahhiratun lil qulubi wastaftahu li babil ghuyubi. Wastiftahu li babil ghuyubi. Bermula sembahyang itu menyucikan bagi segala hati. Sembahyang itu menyucikan bagi segala hati daripada najis dosa, daripada kotoran dosa. Maka apabila seseorang itu mengerjakan sembahyang, maka sembahyang itu sebenarnya dia menyucikan hati daripada dosa. Maka yang dimasukkan sembahyang ini adalah apabila orang itu mendirikan sembahyang, bukan mengerjakan sembahyang. Apa maksud mengerjakan sembahyang? Kalau mengerjakan sembahyang, dia hanya melakukan ibadat sembahyang. Asal dilaksanakan sembahyang sudah, itu yang dipahami.
Tetapi apabila dia mendirikan sembahyang itu, maka ada 4 yang dimasukkan mendirikan sembahyang. Yang pertama, yakni menyempurnakan akan syarat sembahyang. Yang kedua, melakukan ataupun menjaga akan rukun-rukun sembahyang. Maka yang kedua, menjaga akan rukun-rukun sembahyang. Dan yang ketiga, yakni menjaga adab-adab dalam sembahyang. Dan yang keempat, mendatangkan khusyuk di dalam sembahyang. Maka inilah yang dimasukkan mendirikan sembahyang. Maka mendirikan sembahyang itu ada 4. Yang pertama, menunaikan syarat dia, mengerjakan syarat sembahyang. Kemudian menjaga rukun-rukun sembahyang, menjaga adab dan juga mendatangkan khusyuk di dalam mengerjakan solat. Maka ini yang dikatakan bahawa mengerjakan sembahyang. Dan ulama mengatakan iqamatis salah hifzul hududiha ma'a hifzi sirri ma'allah. Maka ulama mengatakan juga mendirikan sembahyang itu adalah menjaga batasan-batasan sembahyang. Yakni perkara yang berkaitan dengan sembahyang dari segi zahir, seperti syarat, rukun, adab dan seumpamanya, ma'a hifzi sirri ma'allah, di samping menjaga hati bersama dengan Allah. Maka itu dikatakan sembahyang. Dan disambung lagi, la yakhtaliju bisirrika siwahu, dan tidak bercampur dalam hati kamu selain daripada Allah Ta'ala. Ini yang dimasukkan mendirikan sembahyang. Maka mendirikan sembahyang itu dapat menyucikan ia daripada segala najis dosa. Daripada segala dosa. Yakni dengan orang mengerjakan sembahyang, sebenarnya setiap kali dia mengerjakan sembahyang, maka dosa-dosanya terhapus. Disucikan dia daripada dosa. Sembahyang ini sembahyang 5 waktu dan juga sembahyang sunat. Maka sembahyang 5 waktu itu lebih lagi lah menyebabkan dosa-dosa kita akan terhapus. Dengan syarat seseorang tadi mendirikan sembahyang. Maka hakikat sembahyang itu apabila didirikan dengan betul, dengan baik, dengan sempurna, maka ia akan dapat menyucikan hati daripada segala macam noda dan dosa. Dan juga dapat menjauhkan sifat-sifat yang tercela. Apabila saja hati sudah bersih, suci, maka dia akan dapat melihat Allah. Ka'annaka anta'budallah ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Maka macam mana sembahyang tidak menyucikan kotoran dosa? Sedangkan Nabi SAW ada bersabda yang mafhumnya, peumpamaan sembahyang yang 5 waktu itu laksana sebuah sungai yang ada di hadapan rumah dia. Sungai yang ada di hadapan rumahnya, lalu dia mandi tiap-tiap hari, 5 kali satu hari dia mandi. Bila dia mandi setiap 5 kali satu hari, 5 kali, maka adakah lagi tinggal kotoran? Ada lagi kotoran dekat tubuh dia? Rasulullah bertanya, apakah masih ada kotoran di badannya? Maka jawab sahabat, tidak ada ya Rasulullah, dah 5 kali dah mandi setiap hari, maka tidak ada ya Rasulullah. Maka begitulah katanya Rasulullah, sesungguhnya sembahyang yang 5 waktu itu dapat menghapuskan dosa sebagaimana air dapat menghilangkan kotoran-kotoran. Jadi kalau basuh mandi 5 kali, bersihlah badan. Kalau dah sembahyang 5 kali sehari, bersihlah. Maknanya kalau kita sembahyang subuh, dosa-dosa kita hak malam tadi habis bersih. Kemudian kita pun lepas sembahyang subuh, kita sampai waktu zuhur, kita sembahyang zuhur. Bila kita sembahyang zuhur, dosa-dosa kita lepas pada subuh sampai zuhur habis. Bila saja kita sembahyang asar, dosa kita daripada lepas zuhur sampai asar habis. Kita pun sembahyang maghrib, daripada maghrib asar sampai ke maghrib habis.
kita pun sembahyang isyak, maghrib sampai isyak pun habis. Sembahyang subuh besok daripada maghrib sampai subuh habis. Demikianlah bila sembahyang, mana ada tinggal dosa lagi. Maka yang dimasukkan dosa itulah dosa-dosa kecil. Akan terhapus dengan sebab sembahyang. Maka jelas mengatakan bahawa sembahyang ini adalah satu jalan menyucikan kita daripada segala kotoran dosa. Kerana kotoran dosa ini menyebabkan hati tidak tenang, menyebabkan hati gelap, menyebabkan tidak ada wajahnya bercahaya, dan terhapus namanya di kalangan orang-orang yang soleh kalau dia tidak mengerjakan sembahyang. Maka kelebihan sembahyang itu apabila seorang tadi sembahyang, dia membersihkan dirinya daripada dosa. Dosa ada, kita tak nampak. Tapi macam mana kita nak bersihkan daripada dosa tadi? Sembahyang. Setiap kali orang pergi sembahyang, dihapuskan dosa. Jangankan sembahyang, sebelum pergi sembahyang tu dah hapus dah. Ketika mana dia ambil sembahyang, terhapus dah dosa. Selepas daripada itu, dia pun berjalan kaki daripada rumahnya pergi ke masjid. Maka setiap langkah itu dinaikkan darjat, dihapuskan dosa. Kemudian dia pun masuk masjid. Bila dia masuk masjid, dihapuskan lagi dosa. Dia pun sembahyang sunat tahiyatul masjid. Idza jaa ahadakumul masjid falyawka raka'atai qabla ayyajlisa. Apabila seorang tu masuk dalam masjid, sembahyanglah 2 rakaat, akan hapus lagi dosa. Kemudian dia pun sembahyang sunat, hapus dosa. Dia pun angkat takbir, hapus dosa. Demikianlah kehidupan ibadat ini menghapuskan dosa, terutama sembahyang 5 waktu. Kemudian katanya lagi, seperti firman Allah Ta'ala yang maha tinggi, bahwasanya segala kebajikan itu menghilangkan ia akan kejahatan. Segala kebaikan itu menghilangkan kejahatan. Innal hasanat yuzhibunas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan ia akan dosa. Lalu dikatakan bahawa ada satu orang sahabat. Ada satu orang sahabat ini, dia berjalan bertemu dengan satu orang wanita. Bila dia bertemu dengan satu orang wanita, lalulah qabbalaha, maka dia mengucup wanita tadi. Dia kucup wanita tadi. Belah mana pipi ke, wallahu alam lah. Lepas tu dia rasa bersalah, dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia kata, ya Rasulullah, punah dah saya, punah janang dah saya. Maknanya, tapi Rasulullah tak layan dia. Kalau Rasulullah tanya, apa pula? Nanti kalau dia cerita membuka aib di hadapan orang lain. Maka Rasulullah yang bijaksana ni, Rasulullah tak layan. Maka dia kata, ya Rasulullah, punah dah saya. Sehinggalah masuk waktu semayang. Bila masuk waktu semayang, maka Rasulullah pun semayanglah dengan sahabat, termasuk sahabat tadi pun semayang. Lepas sahabat tadi semayang, sahabat tadi pun beritahu, ya Rasulullah. Dia pun beritahu, ya Rasulullah, saya tadi jumpa satu orang wanita, lalu saya kucup dia tadi. Maknanya saya telah buat dosa ni. Rasulullah bertanya pada dia, tidakkah kamu tadi sembahyang berjemaah dengan Rasulullah? Dia kata, ya. Kalau begitu Allah menghapuskan akan dosa kamu. Dan Allah Ta'ala berfirman, innal hasanat yudhibunas sayyi'at. Sesungguhnya segala kebaikan itu dihapuskan dengan kejahatan. Jadi di antara kebaikan itu sembahyang. Sembahyang itu menghapuskan akan kejahatan, akan dosa-dosa kita. Sebab manusia ni memang melakukan dosa. Tidak ada manusia yang tidak melakukan dosa, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kisah yang lain pula diceritakan bahawa maka ada satu orang lelaki bertemu wanita. Lalu entah macam mana, berlakulah muqaddimah zina. Tapi tidak berzina, berlaku muqaddimah sahaja. Namun Allah jaga dia ini. Allah Ta'ala jaga tidak berlaku penzinaan. Tapi dia cepat-cepat sedar. Lalu dia pun berjumpa dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia pun cerita kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab marah pada dia. Sayyidina Umar Al-Khattab kata, kamu dah lupa perjanjian kamu dengan Allah. Pergi tanya Sayyidina Abu Bakar tu.
Maka sahabat ini pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq marah perbuatan dia. Sayyidina Abu Bakar kata macam Sayyidina Umar, kamu dah lupa perjanjian kamu dengan Allah. Maka pergi tanya Rasulullah. Maka dia pun pergilah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cerita bahawa dia telah melakukan kesalahan. Dia telah melakukan muqaddimah zina tapi tidak berzina. Lalulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, antaranya innal hasanat yudhhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan itu menghapuskan akan kejahatan. Yakni dengan apa? Kamu sembahyang banyak-banyak, kamu sembahyang sunat taubat ke, kamu buat ibadat, maka dihapuskan akan dosa-dosa kamu. Dengan sembahyang saja Allah menghapuskan dosa-dosa. Tetapi kalau dia melakukan perzinaan, bermakna dia kena taubatan nasuha. Maka sembahyang ini menyucikan hati. Menyucikan hati, dan dikatakan bahawa dengan ibadat sembahyang ini merupakan satu kebaikan yang besar. Maka dengan kebaikan yang besar ini Allah menghapuskan dia akan dosa. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, wa atbi'i sayyi'ata hasanata tamhuha. Kamu ikutilah kejahatan kamu yang kamu buat jahat tadi, buat kebaikan. Maknanya segera kejahatan yang kamu buat, terus buat kebaikan. Kenapa? Kerana innal hasanat yudhhibnas sayyi'at. Kerana sesungguhnya kebaikan yang kamu lakukan seumpama sembahyang itu menghapuskan dia akan dosa-dosa. Maka sembahyang itu satu jalan menghapuskan segala kejahatan. Maka bahawasanya segala kebajikan itu menghilangkan ia akan segala kejahatan. Kebajikan itu yang dimasukkan itu adalah kebaikan, di antaranya adalah sembahyang. Adakah sembahyang saja yang menghapuskan kejahatan? Tidak. Bukan sembahyang saja. Bahkan baca Quran, berzikir, semuanya itu menghapuskan dia akan kejahatan. Tetapi yang paling besar menghapuskan kejahatan adalah sembahyang. Ya, baca Quran menghapuskan kejahatan. Menghapuskan dosa. Berzikir menghapuskan dosa. Tetapi yang besar lagi menghapuskan dosa adalah sembahyang 5 waktu. Kerana apa? Kerana sembahyang 5 waktu itu perkara wajib. Perkara yang utama. Maka sembahyang itu bukan saja mendapat pahala, bahkan dalam waktu yang sama menghapuskan dosa. Bila makna menghapuskan dosa, bermakna dibersihkan hati. Kerana sesungguhnya dosa itu terlekat pada hati. Bila dosa tadi lekat pada hati, maka hati pun jadi gundah gulana, jadi rusing, tidak tenang. Dalam waktu yang sama, hati akan cenderung kepada maksiat. Maka dengan menjaga sembahyang, dengan sembahyang yang seelok-eloknya, membawa kepada penyucian hati. Maka gugur dosa tadi. Jadi dosa yang lekat di hati tadi akan gugur. Akhirnya hati menjadi bersih. Dan lagi firman-Nya, bahwasanya sembahyang itu mencegah ia daripada perbuatan jahat dan juga mungkar. Dan Allah berfirman lagi, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah orang tadi daripada perbuatan jahat dan juga perbuatan mungkar. Ada mengatakan bahawa perbuatan jahat itu dosa kecil, perbuatan mungkar itu dosa besar. Ada yang berpendapat begitu. Ada yang mengatakan mungkar ini dosa-dosa yang kena hudud. Seperti mencuri, seperti membunuh orang, seperti berzina dan seumpamanya. Maka dengan sembahyang ini akan mencegah seseorang tadi daripada melakukan perkara keji dan juga mungkar. Dan bagaimana kalau dia orang itu tidak dapat mencegah lagi? Maka Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, man lam tanhahu salatahu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazidhu minallah illa bu'da. Sesiapa yang tidak dapat mencegah perbuatan keji dan juga mungkar dengan sembahyangnya itu, maka tidak bertambah dia daripada Allah kecuali jauh. Dia bukan semakin dekat dengan Allah, bahkan semakin jauh apabila sahaja sembahyangnya tidak dapat mencegah
daripada perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar. Maka sembahyang inilah satu jalan yang membawa kepada kita ini terhalang daripada melakukan perbuatan mungkar, maksiat dan seumpamanya. Jadi kita tak mampu nak meninggalkan maksiat kecuali dengan pertolongan Allah. Tetapi nak dapat pertolongan Allah dengan macam mana? Nak dapat pertolongan Allah adalah dengan jalan menjaga sembahyang. Menjaga sembahyang. Maka para jamaah sekalian, jaga sembahyang itu. Antaranya adalah menjaga sembahyang dengan sembahyang di awal waktu. Sembahyang di awal waktu. Kemudian, menjaga sembahyang juga dengan arti kata, sembahyang dalam keadaan berjamaah. Menjaga waktu, kemudian sembahyang dalam keadaan berjamaah. Kerana sembahyang berjamaah itu afdal. Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Sembahyang berjamaah itu lebih afdal daripada sembahyang seorang diri. Dan sebanyak 27 darjat. Kemudian menjaga sembahyang tadi dengan arti kata menjaga hak-hak sembahyang. Pastikan rukun, syarat semua tu menepati dia. Dan menjaga sembahyang juga, sembahyang dalam keadaan tenang lagi khusyuk. Jangan sembahyang laju-laju, jangan sembahyang gaduh-gaduh. Sembahyang ini membawa kepada kebaikan yang besar sebenarnya. Antaranya yang dibahas ini adalah mereka itu sembahyang dalam keadaan sempurna sehingga membawa kepada terhalang dia daripada buat maksiat, buat mungkar dan seumpamanya. Kalau orang sembahyang dia rasa nak buat maksiat, tiba-tiba sampai masa Allah tercampak dalam hati tak berani nak melakukan maksiat. Buat tu nak buat. Tetapi sampai masa Allah halang. Ini tanda Allah Ta'ala kasih pada seorang tadi. Tanda Allah Ta'ala kasih apa dia? Yang ni kalau dia nak buat maksiat terhalang. Bila nak buat maksiat, walaupun dia niat nak buat maksiat, walaupun dia dah cuba buat maksiat, walaupun dia ada di tempat maksiat, sampai masa tak jadi. Itu tanda apa? Itu tanda Allah Ta'ala kasih. Yang kedua bila nak buat taat, Allah pemudahkan dia. Ini tanda Allah Ta'ala kasih. Yang ketiga, dia sentiasa berdoa dengan Allah. Tidak putus dirinya, sentiasa berdoa. Maksud dia, ketika dia buat baik, dia berdoa. Dan ketika dia jatuh dalam maksiat pun, dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Ini tanda Allah Ta'ala kasih kepada seseorang itu. Maka dikatakan lagi, bila mana sembahyang tadi membuka bagi pintu segala raib. Membuka segala pintu segala yang raib-raib. Orang-orang yang mengerjakan sembahyang yang sebenar-benar, dia akan melihat perkara raib. Ada setengahnya dia sembahyang, dia sudah nampak syurga dalam sembahyang. Rasulullah SAW, dia merasa gembira dengan sembahyang. Sehingga dikata pada Bilal, ya Bilal, gembirakan aku dengan sembahyang. Maka sembahyang itu, kalau kita kata hobi, lebih pada hobi lagi pada Rasulullah ni. Makna kecintaan Rasulullah kepada sembahyang begitu tinggi. Dan di dalam sembahyang, Allah buka pada baginda SAW melihat rahsia-rahsia Allah. Begitulah orang-orang soleh. Satu ketika Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ini dia sembahyang satu hari 1000 rakaat. 1000 rakaat Ali Zainal Abidin. Maka satu ketika dia sembahyang, rumah dia terbakar. Rumah dia ni terbakar. Bila rumah terbakar, orang tahu dia ada dalam rumah. Maka menjeritlah, kecohlah orang. Itu Ali Zainal Abidin, itu ada dalam rumah. Maka diminta agar selamatkan Ali Zainal Abidin tadi. Maka dalam keadaan macam itu, ada orang yang cuba selamatkan Ali Zainal Abidin dalam rumah dia. Rumah dia terbakar, dia duduk dalam rumah. Dan tak ada nampak pun dia nak keluar. Tak ada pun maknanya cuba ada orang nak keluar daripada api. Tak ada pun. Maka orang cuba masuk dalam rumah tadi. Dan ternyata beliau sedang sembahyang.
ternyata beliau sedang sembahyang. Ketika tu api ada dalam rumah dia sembahyang. Maka orang pun beritahu pada Ali Zainal Abidin, tunggu dia habis sembahyang, beritahu, minta keluar sebab ada rumah terbakar. Dia terkejut. Dia kata, dia tak sedar bahawa rumah dia ni terbakar. Dan dia rasa macam ada api. Tapi ketakutan dia kepada api akhirat itu sampai lupa dia akan api dunia. Maka demikianlah contoh orang yang soleh yang melakukan amal ibadah kepada Allah. Kadang-kadang orang-orang ini, kata ulama, orang-orang yang dibuka oleh Allah Ta'ala dengan melalui sembahyang ini, setelah hatinya benar-benar suci kepada Allah Ta'ala, maka Allah membuka dia akan perkara-perkara gaib. Sehingga ada yang sembahyang melihat syurga di dalam sembahyang. Dalam sembahyang. Ada yang sembahyang itu, dalam sembahyang itu, mereka melihat rahsia-rahsia Allah, alam malakut. Ketika mana dia sembahyang, dia melihat alam malakut. Ini bagi orang-orang yang telah sampai kepada Allah Ta'ala, dan mereka sembahyang ini dengan penuh jaga tertib-tertib sembahyang. Jaga sembahyang dan mereka mendirikan sembahyang sehingga dibuka segala rahsia. Maka di sini kita faham, sembahyang juga merupakan kunci untuk membuka pintu-pintu gaib. Untuk membuka pintu-pintu gaib, dan sembahyang juga merupakan pintu untuk membuka ilmu-ilmu laduni. Nyaman orang-orang yang ahli sembahyang, ilmu mereka laduni. Maksud laduni ini Allah yang memberi kepada dia. Dia mendapat ilmu yang dia tidak pelajari. Jadi dengan sembahyang sebenarnya. Dengan sembahyang, maka orang yang ahli sembahyang, ilmu yang ada pada dia itu adalah ilmu yang dicampakkan oleh Allah Ta'ala di dalam hatinya. Dengan ilmu yang dikatakan ilmu laduni. Maka ingat, sembahyang juga merupakan anak kunci untuk mendapat pintu-pintu gaib. Maknanya seperti ilmu laduni, yakni ilmu yang bersumberkan kepada keyakinan dan keimanan yang kuat kepada Allah. Sebab itu kita diminta berdoa, Allahumma inni as'aluka imanan daiman wa as'aluka yakinan sadiqa. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon kepada kamu iman yang berkekalan dan yakin yang sebenar. Maka di antaranya itu membuka pintu-pintu ilmu yang bersumberkan keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini akan terbuka bila mana kesan daripada sembahyang itu dapat membersihkan dosa-dosa. Maka macam mana nak terbuka? Maknanya kerana ada dosa. Ini ada persoalan. Apakah sebenarnya ilmu laduni itu? Ilmu laduni itu ilmu yang Allah kurniakan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Berdasarkan dalam hadis, sesiapa yang belajar, dia beramal dengan ilmu yang dia pelajari, Allah Ta'ala memberi kepada dia ilmu yang dia tidak pelajari. Maknanya ilmu ini diberi oleh Allah Ta'ala melalui ilham berdasarkan hati yang suci. Nak dapat ilmu macam ni kena bersih hati. Bersih hati, nanti Allah Ta'ala beri ilmu yang kita tidak belajar, Allah beri ilmu. Begitu antaranya. Tapi membawa ilmu itu dapat melalui pembersihan hati. Antara pembersihan hati ialah dengan sembahyang. Maka apabila segala dosa sudah dapat dibersihkan dengan sembahyang, dosa kita bersih dengan sembahyang akan menimbulkan ataupun menghasilkan hati yang suci. Bila hati yang suci, maka terbukalah pintu hati tadi untuk menerima rahsia-rahsia Allah Ta'ala. Maka dikatakan bahawa sembahyang ini mendatangkan hakikat, iaitu hakikat ketauhidan kepada Allah.
kenapa tidak bertauhid pada Allah ketika mana orang angkat takbir? Kalau kita nak urus satu-satu ni panjang, tapi Ustaz bagi contoh satu saja, takbir. Ketika mana kita takbir, Allahu Akbar. Ketika mana kita takbiratul ihram, itu makna apa? Kita menyatakan kebesaran Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu bermakna kita telah membuat pengakuan mengenai kebesaran Allah dan kemuliaan Allah. Bila kita buat pengakuan Allahu Akbar, ketika kita angkat takbir Allahu Akbar, maknanya kita telah buat pengakuan bahawa Allah Ta'ala itu Maha Besar, Maha Agung, Maha Mulia. Bermakna kita membersihkan diri kita daripada segala sifat kesombongan. Tidak ada besar pun kita, tidak ada hebat pun kita. Jadi bila kita sebut Allah Maha Besar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bermakna kita dapat letak dalam hati, yang besar itu Allah, yang agung itu Allah, yang mulia Allah. Maka sembahyang itu menyedarkan hati kita bahawa Allah, kita ni hina sebenarnya. Kita ini hina. Kita ini maknanya duduk di dalam fakir, tak ada apa-apa. Kita ini lemah. Setelah kita menghayati kalimah Allahu Akbar dalam sembahyang, cukup Allahu Akbar saja sudah menyedarkan kita. Sebenarnya. Jadi dalam keadaan macam itu, dikatakan bahawa sembahyang yang sebenar-benar itu adalah membawa kepada penyucian hati. Maka hakikat salat itu sebenarnya membawa kepada ilmu makrifat yang mengandungi hakikat ketauhidan kita kepada Allah. Dengan sembahyang baru kita rasa kita bertuhan. Dengan sembahyang baru kita merasakan bahawa kita hamba. Kita mempunyai Allah. Tapi kita sembahyang, kita tidak menghayati sembahyang. Kita duduk macam tak ada Allah Ta'ala. Tidak macam Allah Ta'ala tidak ada. Bila macam begitu tu kita cepat kecewa. Kita cepat sedih. Kita cepat putus asa. Kerana apa? Kerana kita tidak dapat merasakan bahawa kita mempunyai Allah. Dan kita tidak dapat merasakan bahawa kita ini hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka inilah sembahyang itu sebenarnya jalan muraqabah kita kepada Allah. Jalan musyahadah kita kepada Allah. Jadi apa dia? Baru ni jumpa satu orang. Dia kata dia ikut orang kuliah Ustaz. Tapi dia kata ada benda yang tak faham. Dia kata kalimah-kalimah yang Ustaz sebut. Musyahadah, muraqabah, tajalli. Tak faham dia kata. Jadi Ustaz cuba mendatangkan perkataan-perkataan yang lebih dipahami. Kadang-kadang kita masuknya sama je. Masuk muraqabah ni kita tak begini saja. Sehingga hati kita sentiasa ingat kepada Allah. Seolah-olah melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dikatakan lagi bahawa berkata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, tiada sesuatu yang diwajibkan Allah Ta'ala kepada makhluknya itu sesudah tauhid yang lebih Allah Ta'ala suka, iaitu sembahyang. Selepas ketauhidan kepada Allah, sesuatu amalan yang Allah suka kepada hambanya adalah sembahyang. Maka bila tidak sembahyang, maka tidak ada kecintaan Allah kepada hamba dia tadi. Maka dalam keadaan macam itu, dikatakan bahawa andai kata ada sesuatu yang selain daripada sembahyang yang Allah Ta'ala suka, maknanya nascaya Allah Ta'ala akan nascaya para malaikat terlebih dahulu beribadat dengan sesuatu itu. Kerana para malaikat itu adalah sebahagian daripada mereka itu ada raka', ada sujud, ada berdiri dan ada duduk dan seumpamanya. Maka Allah Ta'ala perintahkan malaikat. Ada malaikat berdiri, raka', sujud dan seumpamanya. Maka dikatakan bahawa kenapa Allah Ta'ala jadikan malaikat raka', sujud, i'tidal saja? Kerana nak kabur amalan ibadat ini comel. Dikasihi oleh Allah Ta'ala. Maka Rasulullah SAW
ketika di-mi'rajkan oleh Allah, Rasulullah telah melihat ada malaikat raka', ada malaikat sujud, ada malaikat berdiri, ada malaikat duduk. Maka Rasulullah ingin, oh alangkah indahnya kalau umat aku ini buat macam ni. Akhirnya Allah Ta'ala kurniakan sembahyang. Maknanya dia kata ada satu soalan, masa sujud dalam sembahyang seolah-olah ada sesuatu yang di hadapan saya. Tapi saya katakan itu bukan Allah sebab tiada sesuatu pun yang menyerupai. Macam mana Ustaz? Sesuatu yang kita sembahyang kalau mendatangi tadi, kalau dia membawa kepada kita sesuatu yang bercanggah dengan syariat, itu kita kena tolak. Kalau dia mengatakan itu Allah, maknanya itu kena tolak. Yang paling penting ketika mana kita sembahyang, rokok, bersujud apa-apa, kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jaga-jaga. Kadang-kadang dalam sembahyang datang juga tipu daya. Maka tolaklah, tolak. Maknanya kata dalam hati, amantu billah, aku beriman dengan Allah. Maka dikatakan bahawa Allah Ta'ala memerintahkan malaikat tadi rokok sujud. Itulah terkumpul segala perbuatan malaikat itu. Jadilah sembahyang. Sebab tu nak bagi tahu. Kita dah hilang dah satu amalan sembahyang yang sempurna. Yang menyempurnakan sembahyang yang dilakukan oleh malaikat. Apa dia? Para malaikat berdiri di hadapan Allah bersah-sah berapat-rapat dalam saf. Tapi hari ini orang tidak mahu dah sembahyang rapat-rapat ikut dalam saf. Itu kita tak nak bahas lah. Itu kita tanya mufti lah kenapa nak jarak-jarak ke. Itu terpulang. Hanya perbahasan kita mengenai sembahyang tadi adalah jalan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pendek kata, jika seorang hamba itu mendirikan sembahyang dengan rajin, dengan tekun, dengan penuh perhatian, dengan sempurna, maka sebenarnya dia telah membuka hatinya, mendatangkan cahaya di dalam hatinya, sehingga terbuka ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak zahirkan khusyuk dalam solat? Nak datangkan khusyuk dalam solat. InsyaAllah kalau sempat malam ni, kalau tidak sempat malam besok. Bagaimana nak melahirkan khusyuk dalam sembahyang? Ada cara dia sebenarnya, tapi itu dalam kitab ulama beritahu begitu kaedah-kaedah dia. Tapi insya-Allah kita nak memberitahu bahawa sebagai persoalan tadi bagaimana nak menzahirkan khusyuk, maka banyak jalan, tapi 3 perkara besar ni kena ambil. 3 perkara besar ini. Ini jawapan daripada sufi, tasawuf, bukan jawapan fiqh. Kalau jawapan fiqh untuk khusyuk sembahyang, dudukkan, tegakkan tubuh badan kita, tetap tubuh badan kita, mata tengok tempat sujud. Mata tengok tempat sujud, jangan gerak-gerak. Maknanya itu daripada jawapan fiqh untuk khusyuk benar. Jawapan itu benar. Tetapi ulama-ulama sufi pula berlainan pula jawapannya. Untuk mendatangkan khusyuk ini di antaranya yang pertama iksaru min zikrillah bil qalbi. Yang pertama memperbanyakkan berzikir kepada Allah dengan hati. Saya tanya bab khusyuk Ustaz, bukan saya tanya bab zikir. Ni dalam bab sembahyang. Ya, betul. Tidakkah sembahyang kita lalai itu dengan sebab hati kita lalai? Ya, hati kita lalai. Ibaratnya hati terbang. Tapi kalau hati kita ikat hati kita tetapkan hati kita, hati tak lari. Maka khusyuk ini ibadat apa? Ibadat zahir ke ibadat batin? Ibadat batin. Maka perbahasannya mesti batin. Maka yang pertama iksaru min zikrillah. Maka khusyuk ini antaranya yang pertama memperbanyakkan berzikir kepada Allah. Memperbanyakkan zikir kepada Allah. Saya api tanya bila nak pergi ke Tarim ni. Tak tahu lagi, insya-Allah lah, sampai masa sampai insya-Allah. Okey, baik. Kembali. Itu kena komen suku bagi mesej suku insya-Allah. Maka yang pertama iksaru min zikrillah,
memperbanyakkan zikir kepada Allah. Yang pertama, banyak zikir kepada Allah. Yang kedua, memakan makanan yang halal. Apa kaitan dengan sembahyang ni? Ya, ada kaitan sebenarnya. Memakan makanan yang halal. Kalau makan makanan syubhah, makan makanan haram, payah nak khusyuk sembahyang. Jaga tubuh kita ni, pasti jangan ada benda haram masuk. Tak kira lah, lalu melalui cocok ke, melalui obat ke, pastikan tidak ada benda haram masuk dalam tubuh kita. Maka yang kedua, jalan khusyuk ini adalah makan makanan yang halal. Jauhkan syubhah, jauhkan yang haram. Itu yang kedua. Yang ketiga, berpaling daripada perkara lara. Menjauhkan diri daripada perkara lara. Dalam Quran kata dia, qad aflahal mu'minu alladzina hum an salatihim sahun. Qad aflahal mu'minu alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Berpaling daripada benda yang lara. Maknanya itu tiga. Tiga ni perkara besar. Banyakkan zikir, jaga makanan yang halal, berpaling dari perkara yang lara. Ada setengah ulama dia kata idmanut taharah. Sentiasa dalam keadaan bersuci. Setiap waktu. Ini juga menolong kepada khusyuk. Setiap waktu. Bukan sembahyang je. Setiap batal wudu, ambil wudu. Batal wudu, ambil wudu. Batal wudu, ambil wudu. Sehingga sampai ke nak tidur malam pun dalam keadaan ada sembahyang. Ini juga antara yang boleh menolong kepada khusyuk sembahyang. Baik. Itu persoalan dia. Dan dikatakan lagi, dan barang siapa mendapat dua alamat ini. Apa dia alamat? Satu, dapat meninggalkan perkara, dapat menyucikan hati. Yang kedua, dapat terbuka benda-benda gaib. Ini daripada sembahyangnya, hendaklah syukur ia akan Allah. Hendaklah dia bersyukur kepada Allah Ta'ala atasnya. Kerana apa? Inilah nikmat yang paling besar. Apabila seseorang itu dikurniakan sembahyang yang khusyuk. Sembahyang yang khusyuk. Bila orang tu dapat sembahyang khusyuk, boleh tengok lalu. Pada wajahnya ada cahaya, pada akhlaknya, pada tutur kata dia, maknanya pada perbuatannya terpelihara. Ini kesan daripada orang yang menjaga sembahyang. Kadang-kadang orang yang menjaga sembahyang ini duduk dalam keadaan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan lagi, maknanya, dan jikalau tiada yang demikian itu, hendaklah ditangisi akan dirinya. Inilah diri kita. Kerana sesungguhnya kita tak dapat kekhusyukan, dan sebenarnya kita kena menangis sebenarnya. Kerana apa? Kerana kita ini tak dapat khusyuk lagi. Tak tahulah kalau ada di kalangan kita yang sudah mendapat khusyuk dalam sembahyang. Kata ulama sufi, siapa yang tak dapat khusyuk maka menangis. Kerana sesungguhnya di dalam kitab Aiqazul Himam mengatakan bahawa pandangan ahli sufi, ini bukan ahli fiqh, ni pandangan ahli sufi, mengatakan bahawa sesiapa yang tidak hadir di dalam hatinya ketika mana dia sembahyang, sembahyangnya tidak hadir, tidak khusyuk ketika mana dia sembahyang, inda sufiyah batilatun. Sesungguhnya di sisi ahli sufi sembahyangnya batal. Sembahyangnya batal. Ini pendapat yang dipegang oleh sebahagian ahli sufi. Mungkin pendapat ini bagi orang yang sudah wasilin, bagi orang yang sudah sampai. Bermakna apa? Bermakna kalau kita lalas, sembahyang kita tak sah. Ini pandangan ahli sufi, sebahagian pada ahli sufi. Setengah pendapat mengatakan, pandangan yang kedua, masih juga pandangan ahli sufi. Mujur ada ringan sikit. Pandangan yang kedua daripada ahli sufi mengatakan bahawa li'abdi ma hadara fi qalbihi. Bagi hamba tadi mengikut apa yang hadir dalam hati. Maknanya dia berdasarkan firman Allah Ta'ala. Berdasarkan firman Allah Ta'ala. Apa dia ni? Aqimis salata li zikri.
dirikanlah sembahyang dalam keadaan mengingati aku. Maknanya, kamu mendirikan sembahyang dalam keadaan ingat Allah. Mana-mana sembahyang yang mengingatkan daripada Allah, dikira mendirikan sembahyang. Allah memberi dia. Sama ada dia dapat 1/3, 2/3, 1/4, 1/2. Itu terpulang. Maknanya memberitahu bahawa sembahyang itu masih lagi dikira. Yang mana-mana lalai tidak dikira, yang mana ingat dikira. Maknanya. Selalu rasa sedih dalam berzikir, itu satu nikmat. Bila dapat rasa sedih, itu tanda Allah membuka hati kita. Kemudian dikatakan bahawa kisah Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Imam Ahmad Ibn Hanbal, dia tengok Imam Syafi'i duduk dengan gurunya, Syaiban Ra'i. Syaiban pengembala kambing. Jadi dia hairan, kenapa gurunya Imam Syafi'i ini, dia duduk depan Syaiban tu macam budak-budak. Guru kita, anak murid dengan guru ni sebenarnya ada kata seperti anak dengan ayah. Ikut ayah nak arah. Ataupun seperti orang tua dengan budak-budak. Kita tak boleh buat sama macam kawan-kawan guru, tak boleh. Jadi dikatakan bahawa dia pun tengok pelik. Lalulah Imam Syafi'i dapat tahu, Imam Syafi'i kata, wahai Imam Ahmad, kalau kamu berjumpa dengan Syaiban, pengembala kambing itu, kamu akan mendengar kalam-kalam hikmah yang keluar daripada lidahnya. Jangan tengok Zahir gembala kambing. Orang gembala kambing pakaian warna sangat. Tapi tengok. Maka Imam Syafi'i bawalah Imam Ahmad Ibn Hanbal. Jumpa Syaiban. Lalu dia kata, wahai Imam Ahmad, kamu bertanyalah kepada guruku Syaiban, apa yang kamu nak tanya? Muhammad pun tengok. Gembala kambing, takkan nak tanya ilmu tinggi-tinggi. Gembala kambing takkan nak tanya bab khusyuk mayang. Ni gembala kambing nak tanya soalan apa? Maka Imam Ahmad bertanya, wahai Syaiban, aku nak tanyamu satu soalan. Kalau seseorang itu sembahyang, dalam sembahyang dia ragu 3 ke 4 rakaat. Nak buat macam mana sembahyang dia tu? Kita tanya soalan mudah gitu aja. Kata Syaiban, ada 2 jawapan. Satu dalam mazhab aku, satu dalam mazhab kamu. Kamu nak yang macam mana? Nak nama dalam bahasa aku, mazhab aku ke mazhab kamu? Kalau mazhab kamu, mazhab ahli fiqh. Kalau mazhab aku, mazhab maknanya mazhab ahli sufi. Maknanya, bagaimana kalau kita tiba-tiba menangis ketika solat, teringat dosa bimbang masjid ditutup sebab corona dan sebagainya. Maka ketika mana sembahyang, teringat ke dosa sampai menangis, itu tanda juga Allah Ta'ala nak maknanya nak beri kebaikan kepada kita. Beri kebaikan pada kita. Tugas kita berdoa pada Allah sebanyak-banyaknya supaya masjid dapat dibuka, sembahyang pun macam dahulu. Kita sebagai orang awam ni doa saja. Maknanya. Lalu ditanya kepada Imam Ahmad, tanya Syaiban. Syaiban kata ada 2 mazhab. Mazhab aku ke mazhab kamu? Dah kalau ada 2 mazhab kan bolehlah. Mazhab aku macam mana, mazhab kamu macam mana? Maka Syaiban berkata, ada pun mazhab kamu, yakni mazhab fiqh. Mazhab Imam Syafi'i. Imam Ahmad belajar Imam Syafi'i. Seseorang yang sembahyang 3 rakaat, 4 rakaat, maka hendaklah, dia kata 3 itu dia ragu, dia dah yakin 3 tak, 3, 4 tu tidak pasti. Maka al-yakinu la yuzalu bisyak. Yakin tidak dapat dihilangkan dengan syak. Maka bila ragu 3, 4, dia kena pegang 3 rakaat. Kemudian dia kena tambah 1 rakaat lagi, kemudian dia sujud sahwi. Sujud sahwi. Itulah mazhab kamu. Bagaimana kalau mazhab, dan mazhab kamu pula, kata Imam Ahmad, mazhab ahli sufi, kata Imam Syafi'i, Syaiban Ar-Ra'i, orang yang sembahyang dia 3-4, dia kira lalai kepada Allah Ta'ala. Dia tidak ada adab dengan Allah Ta'ala. Dia layak kena azab Allah Ta'ala. Maka sembahyangnya tidak sah. Terkejut Imam Ahmad. Jatuh pensan Imam Ahmad. Pensan Imam Ahmad. Sehingga Imam Ahmad bila sedar daripada pensan, kata, aku tak nak tanya dah. Benarlah apa yang dikata tadi.
memang menembus hati di dalam hati dia. Dalam hati Imam Ahmad tadi. Maka demikianlah dikatakan bahawa setengah pendapat ahli sufi mengatakan sembahyang tidak khusyuk tidak sah. Ada pendapat yang kedua sah mengikut khusyuk yang dia dapat. Kalau dia dapat sikit itulah sah. Dikira. Yang tak khusyuk tak dikira. Ini pandangan yang dipegang. Baik. Kemudian dikatakan bahawa dan sabda Nabi SAW, barang siapa tiada menegahkan itu akan dia sembahyangnya daripada berbuat jahat dan mungkar. Nascaya tiada menambah akan dia daripada Allah malaikat jauh. Man lam tanhahu salatahu anil fahsya'i wa munkar lam yazidhu minallah illa bu'da. Sesiapa yang sembahyang dia tidak dapat mencegah keji dan juga mungkar, bermakna dia bukan semakin dekat, dia semakin jauh. Bermakna walaupun orang tu sembahyang, yang sepatutnya sembahyang itu mendekatkan dirinya kepada Allah, tetapi sebaliknya sembahyang itu menyebabkan dia jauh dengan Allah. Macam mana kita nak tahu sembahyang tu jauh? Bagaimana jauh dengan Allah? Bagaimana kita nak tahu sembahyang tu diterima tidak diterima? Sembahyang itu kita dapat tahu bahawa sembahyang kita diterima ataupun tidak dengan melihat adakah kita mampu meninggalkan perkara keji dan juga mungkar. Kalau kita berjaya meninggalkan beberapa perkara keji dan mungkar, bermakna sembahyang kita diterima. Tapi kalau kita tak berjaya mencegah perbuatan keji dan mungkar, bermakna sembahyang kita itu tidak lagi diterima. Bagaimana nak bagi hati betul-betul hadir di dalam sembahyang? Itu sudah diberitahu tadi. Maknanya yang 3 perkara tadi ataupun 4. Iksaru min zikrillah, banyakkan zikir pada Allah. Kemudian makan makanan yang halal. Kemudian yang ketiga, maknanya zikir, makan makanan yang halal. Banyakkan makan makanan yang halal. Dan yang ketiga, meninggalkan perkara yang lara. Dan yang keempat, mengekalkan bersuci. Itu antaranya. Tapi nak betul-betul datang hadir ini, ada setengah ulama' dibuat begini. Dia buat 1 jam sebelum dia sembahyang, dia sudah tumpukan zikir. 1 jam sebelum dia tumpukan zikir. Supaya hati sudah berzikir, nanti dia masuk dalam sembahyang, dia boleh tumpukan kepada zikir tadi. Hati dia boleh ingat kepada Allah Ta'ala. Itu antaranya lah. Tapi soalan tadi ada kaitan jawapan yang telah diberi. Kemudian dikatakan lagi bahawa hendaklah diketahui bahawasanya tiada jalan dalam masuk kepada sembahyang itu melainkan kemudian daripada suci zahirnya dan batinnya daripada segala najis. Kalau ada kotoran najis, sembahyang tidak sah. Itu najis zahir. Kalaulah najis batin, yakni dosa, maka tidak akan sampai kepada Allah. Sembahyang tadi. Maka hendaklah disucikan batin dia tadi. Sucikan batin dia tadi, supaya dia dapat mengerjakan sembahyang tadi. Dan sembahyang tadi mendapat, dia diterima oleh Allah. Maka bercakap tentang khusyuk ini, ulama' mengatakan, martabat khusyuk ini ada 3. Khusyuk ini ada 3 martabat. Martabat yang pertama, bukan martabat martabat tu makanan. Martabat atau kedudukan. Kedudukan khusyuk ini ada 3. Khusyuk ini ada 3. Yang pertama, khusyuk dalam keadaan merasa takut. Khusyuk dalam keadaan merasa takut, merasa bersalah, merasa hina kepada Allah. Dia khusyuk ni, dia sembahyang, dia datang rasa takut. Dia datang rasa bersalah, rasa hina kepada Allah. Ini peringkat orang ahli ibadat dan ahli zuhud. Orang ahli ibadat, dia mendekatkan diri dengan memperbanyakkan ibadat.
orang ahli zuhud, dia mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan dunia. Ataupun menjauhkan diri daripada dunia. Maka khusyuk mereka ini, khusyuk dengan sebab rasa takut. Takut, mengingat akan dosa, merasa bersalah dan merasa hina di hadapan Allah. Satu. Ini khusyuk orang ahli ibadat. Orang awam. Orang awam yang beribadat lah. Yang kedua, dia panggil, yang tadi khusyu'un khaufin wang kisari wal izlalin. Itu yang pertama. Yang kedua, khusyu'un ta'zimin wal haibati wal ijlal. Khusyuk kerana membesarkan Allah, merasa gerun kepada Allah dan merasa ketinggian, keagungan Allah. Merasa khusyuk dengan sebab rasa kebesaran Allah dan merasa gerun kepada Allah dan merasa ketinggian, keagungan Allah. Maknanya jadi dikatakan bahawa khusyuk ini orang yang sedang berjalan kepada Allah. Orang yang sedang berjalan kepada Allah. Dipanggil muridin as-salikin, orang salik, orang yang berjalan pada Allah, dia merasa agung. Dia mendatangkan, bila dia merasa keagungan Allah, mendatangkan rasa khusyuk kepada Allah. Itu peringkat yang kedua. Ni peringkat yang ketiga paling tinggi. Tapi jangan pelik. Dia panggil khusyu'u farhin wa sururin wa ikbalin. Khusyuk dalam keadaan merasa gembira dengan Allah. Rasa gembira dengan Allah, rasa riang dengan Allah. Dan rasa betul-betul berhadap dengan Allah. Ini khusyuk siapa? Ini khusyuk orang yang sampai pada Allah. Bila dia sembahyang, dia segembira. Sebab apa? Dia duduk dengan kekasih dia. Dia rasa mahabbah, cinta. Ini orang yang sudah sampai kepada Allah Ta'ala. Maka peringkat khusyuk itu ada tiga. Yakni kerana rasa takut, kerana rasa agung, kerana rasa gembira dengan Allah. Maka mendatangkan khusyuk di dalam sembahyangnya. Kemudian dikatakan lagi, maka ada pun dan dikatakan seorang itu tidak akan dapat masuk sembahyangnya kecuali, ataupun dapat terima sembahyangnya kecuali dalam keadaan dia menyucikan zahir kotoran najis dosa tadi. Maka ada pun suci zahir itu maka hendaklah di kainnya suci, badannya suci pada zahir. Suci zahir macam mana? Suci zahir pakaiannya mesti bersih daripada najis yang tidak dimaafkan. Suci dia, pakaian dia. Kemudian tubuh badan dia mesti suci daripada benda yang maknanya terhalang sahnya sembahyang tadi. Itu dari segi zahir. Dan batinnya itu suci juga daripada batin. Kerana bahawasanya makam itu kerana bahawasanya makamnya itu makam suci. Jadi itu suci zahir lah. Maknanya itu makam suci. Dan ada pun suci batin itu. Suci batin itu sucinya daripada barang yang selain daripada Allah. Barang yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka suci dia tadi daripada mengingati selain daripada Allah. Kerana bahawasanya makam itu maka apabila telah suci selain daripada Allah Ta'ala, maka apabila telah suci engkau dan berkehendak engkau akan berdiri di hadapan hadrat Allah, berdiri di hadapan Allah, maka dirikan olehmu seperti berdiri orang yang pada hari kiamat berdiri segala manusia bagi Tuhan Rabbil Alamin. Kerana bahawasanya sembahyang itu menyampaikan pada Allah, dan apabila engkau jadikan pada Allah Ta'ala itu, sucikan hatimu daripada barang yang lain daripadanya, maka terbukalah bagimu pintu
pintu yang gaib-gaib. Maknanya apa? Maknanya apabila seorang tadi dia nak sembahyang, dia kena suci dua. Satu zahir, satu batin. Suci zahir, suci pakaian, suci tubuh badan. Suci batin, hati jangan ingat yang lain. Itu suci batin. Bila sudah ada gabungan dua tadi, suci zahir dan suci batin tadi, bila dah ada dua tadi, tidak ada yang ingat yang lain, hanya ingat kepada Allah, maka dia itu akan masuk kepada Allah. Seolah-olah dia masuk di hadrat Allah. Maknanya. Okey, baik. Tadi soalan tentang khusyuk. Macam mana nak betul-betul khusyuk? Dia kata minta maaf, jawapan saya tanya jawapan yang sudah diberi. Dah ada lagi jawapan lagi. Oleh kerana tanya, ada lagi jawapan. Bagaimana nak betul-betul ni? Ini ada di dalam kitab Mau'izatul Mukminin kalau tidak silap. Antara banyak kaedah-kaedah mendatangkan khusyuk. Nak biar supaya betul-betul berdiri di hadapan Allah. Antara kaedah dia begini. Ada ulama mengatakan bahawa ketika mana aku sembahyang, maka di hadapan aku itu, di sebelah kiri aku itu adanya neraka, di sebelah kanan aku adanya syurga. Katanya. Dan di bawah kaki aku itu adanya titian siratal mustaqim. Dan di hadapan aku pula ada syurga, di bawah titian siratal mustaqim itu adanya neraka. Kiri neraka, bawah neraka. Belah kanan syurga, depan syurga. Di bawah berdirinya aku itu bagaikan aku berdiri di hadapan padang mahsyar, di hadapan Allah di padang mahsyar. Dan ketika di bawah kaki aku itu, aku menggambarkan adanya titian siratal mustaqim. Maka ketika itu hatiku lupa kepada dunia, hanya ingat akhirat dalam sembahyang. Itulah. Itu antara jawapannya, nak betul-betul hati ingat pada Allah. Betul-betul hati ingat kepada Allah. Macam mana? Sekali lagi diulang, ketika mana berdiri, si sebelah kanan ada syurga, di hadapan ada syurga. Di belah kiri ada neraka, di bawah kaki ada titian siratal mustaqim, di bawah titian siratal mustaqim itu ada neraka. Kalau hatiku mengingat kepada dunia, maka aku jatuh ke dalam neraka. Maka aku merasakan bahawa betul-betul berdiri di hadapan Allah, dan ketika mana sembahyang, aku merasakan bahawa aku sudah ada di alam akhirat. Ini salah satu jalan yang didatangkan kaedah oleh orang sufi untuk mendatangkan khusyuk di dalam sembahyang. Kesan daripada sembahyang itu insya-Allah boleh terbukti dengan membawa kepada dia ini dapat mencegah daripada perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar. Dan bila tercegah saja perbuatan keji dan mungkar, maka akan terbukalah rahsia-rahsia Allah. Sembahyang pembuka kepada rahsia-rahsia Allah Subhanahu wa taala. Yakni benda-benda gaib, pintu-pintu gaib. Ini bagi orang-orang yang tertentu. Untunglah orang yang khusyuk sembahyang. Untunglah orang yang sembahyang dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan untunglah orang yang sembahyang tadi membawa kepada dia masuk ke hadrat Allah. Adapun kita masih lagi lalai. Adapun kita masih lagi tidak dapat khusyuk. Adapun kita masih lagi dalam bahaya. Dalam keadaan tidak selamat lagi. Kalau kita wafat esok lusa tak tahu apa nak kata. Jadi kita mohon kepada Allah agar Allah memberi kepada kita khusyuk dalam sembahyang, agar Allah mengampunkan dosa kita, dibersihkan akan hati-hati kita. Jadi sekadar inilah yang dapat disampaikan. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita semua. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang saleh. Moga-moga Allah Ta'ala Moga-moga Allah Subhanahu wa taala
maknanya mengampunkan akan dosa-dosa kita. Adapun soalan ada tak doa untuk khusyuk dalam sembahyang, insya-Allah kita sambung malam besok. Maknanya jadi kena tunggulah. Kalau ada adalah, kalau tak ada tak ada. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.